Hai, Assalamualaikum. Saya Humaydi, kipaspro.com. Hari ini saya nak kongsi dengan anda video berkenaan dengan cara nak repair kipas motor kipas Alfa jenis regulator yang tak pakai remote nya. So ni dia punya casing dia. Saya rasa ramai kat orang pakai kipas macam ni. Okay. So yang ni saya dah buka dia punya ni. So ni dah buka. Okay, so tinggal macam ni. So dia punya bracket ni. Ni pun casing bawah kita dah buka. So bentukan dia macam ni. Kita dah buka. So apa punca? Apa masalah sebenarnya ni? Okey, cuma saya nak tunjuk kat sini. Okey, bacaan macam mana kita nak tentukan memang apa masalah pada motor ni. Okey. So macam biasa, kipas Alfa ni kena ingat kipas Alfa ni dia pakai 4 kabel. 4 kabel, bukan 3 kabel, bukan 5 kabel, bukan 7 kabel, tapi 4 kabel. Okey. Dia color yang standard dia pakai oren, kuning, biru dengan kelabu. Right. So 4 kabel ni yang kita ambil bacaan daripada 4 kabel ni ya. Baru kita boleh tahu yang sama ada motor ni dalam keadaan okey ataupun ada masalah. Alright. So clear Jom. Dah. Okay, so multimeter. So multimeter macam biasa kita ambil buzzer test dulu. Kita ambil yang bunyi, then kita buat shortkan. Kita shortkan probe dia. Okay, so kalau bunyi bermaksud dia punya probe punya terminal semua ni bersambung tak ada putus. Kadang-kadang dia punya terminal ni kalau berlaku masalah, kadang-kadang kita tak kata apa? Kita buat macam ni pun dia tak berapa nak ni lah, tak bunyi lah. Jadi apabila kita terpaksa tekan dulu kalau kadang contoh macam ni lah, apabila kita tekan baru dia bunyi. Ada juga macam tu. So kena ingat lah. Sebab apa? Kalau kita kena confirmkan multimeter kita okey dulu, okay, baru kita buat checking. Dan selepas tu barulah kita select pada ohm. So nilai ohm. Okay, jangan pakai buzzer pula, pakai ohm. Right. So yang pertama, step yang pertama kita measure dulu untuk coil running. So coil running untuk Alfa biasa dia pakai kabel color oren dengan kuning. So kabel color oren dengan kuning untuk bacaan coil ni, untuk motor kipas shilling, bacaan dia jangan melebihi 700 ohm. Okay, so sekarang bacaan dia adalah 184.185 macam tu lah. Okay, so 185 ohm. So belum lebih daripada 700 ohm lagi. Okay, so bagaimana dengan kabel yang color kelabu dengan biru ni? Kabel kelabu dengan biru ni, ini adalah coil, kabel untuk coil starting. Coil starting. So kena ingat, untuk model Alfa, kebanyakannya motor dia akan ada thermal protection. So kat mana thermal protection ni kita nak, dia boleh pakai thermal fuse, boleh dia pakai temperature switch pun boleh. Tapi biasanya dia orang pakai thermal fuse. So thermal fuse dia berada pada kabel color kelabu. Andai kata thermal fuse tu putus, bacaan antara biru dengan kelabu ni akan dapat mega ohm ataupun UL. Okay, so kita check, kita tengok. So kita ambil kelabu dengan biru. Nampak? So berapa bacaan dia? 1.2 mega ohm. Nampak? Huruf M kat atas tu. Itu adalah simbol M, mega. So ini menunjukkan coil ini dah terbuka. Coil ini terbuka disebabkan saya percaya kemungkinan besar thermal fuse kat sini dah putus. Nak tahu tak sebab apa fuse ni boleh putus? So punca dia sebenarnya fuse ni boleh putus disebabkan apa? Disebabkan pengumpulan haba di dalam ni. Macam mana haba ni boleh terkumpul? Okey. Apabila haba ni terkumpul, sebab apa? Haba ni terkumpul sebab kipas ni jalan slow. Okey, sebab apa jalan slow? Sebabnya adalah nilai kapasitor pada kapasitor tu dah jatuh melampau sangat.
Jadi kita paksa juga kipas kita tu jalan. Jadi apabila nilai kapasitor tu melampau sangat dia punya tu jatuh terlampau rendah, jadi motor kipas ni akan berpusing dengan dalam keadaan yang slow. Tapi kita bagi current yang masuk ke motor ni tinggi. Jadi current ni apabila tinggi tapi pengudaraan tidak cukup, dia akan menyebabkan haba panas terkumpul, tak sempat nak release. Tak cukup nak release. Sepatutnya apabila current yang masuk ke coil motor ni tinggi, sepatutnya kipas pun kena pusing lajulah. Barulah haba yang masuk tu, kapasiti haba yang terkumpul tu sempat orang kata boleh release secukupnya. Jadi apabila benda ni berkumpul terlalu lama sangat, lama-lama dia akan affected pada fuse. Kalau andai kata motor ni tak ada fuse, apa jadi? Kalau tak ada fuse affected dia, kemungkinan besar kabel ke coil ataupun coil itu sendiri akan boleh terbakar lah. Itulah kalau terbakar, rosak, silap-silap yang boleh repair. Asalnya benda simple saja, kapasitor saja, tapi affected tengok sampai motor, sampai kabel-kabel semua lepus. So benda macam tu simple je. Kat sini saya nak bukan nak orang kata repair boleh, tapi kita kena tahu dia punya root cause tu sebenarnya. Mungkin orang terlepas pandang, tak apa, dia ada thermofuse, jadi kita boleh tukar dia thermofuse. Kena ingat, walaupun kita tukar thermofuse, kalau kapasitor kita tak tukar, no point juga. Lama-lama dia akan jadi juga. So tu kena ingat dia punya tu. Puncanya adalah kapasitor saja. Alright. Tak apa. So jom kita buka ni. Zara buka tunjuk kan. Kena pakai Right, safety cable ni boleh tolak. Tarik je. So ingat, skru kat atas ni semua kena cabut. Skru kat atas ni semua kena cabut, bagi free. Kita nak tutup, nak buka dia punya upper cover ni untuk stator ni. Jangan buka daripada sini ya. Sebab sini tak ada termination dia. Yang ada terminal kat atas ni, cover kat atas ni. Tapi sebelum sambil-sambil tu, alang-alang hampa dah nak buka motor, hampa check sekali lah dia punya bearing dia macam mana. Bearing dia. So bearing dia agak kasar juga, keras juga. So ni nampak macam, kita check dulu. Sekejap lagi kita check bearing. Tak apalah kalau kata ni, sekejap lagi kita sambung balik. Right. So yang ni, yang mana yang kita potong ni, nanti kita boleh sambung balik pakai, kita sambung balik, kita pakai bulat lah. Kita pakai bulat, tak ada masalah. So ambil bar, ni batang kipas je sebenarnya. So kita attack bahagian sini. Ambil batang yang ngam-ngam, lebih kurang dengan ni. Baru kita letak macam ni. Kita tahan sini. Satu badan, satu ketuk bahagian sini. Tunjuk. Pusing. Dah. Ya. Sikit. Ni dah. Nampak habuk. Coil dia masih lagi elok. Nampak? Kalau kita tekan pun keras lagi. Alright. So ini kita ni, ni nampak dia punya bearing. So yang ni kita kena buka dua-dua lah. Kita buka. Sorry ya, silap. Yang ni sebelah sini. Yang ni kalau kipas regulator sebelah bawah, sorry. Belah bawah, tapi kita memang kena buka dua-dua. Baru pakai Ya. Memang kena buka belah sini. Ya. Ni bangga. Ni tahan. Pusing.
Right. So ni dia punya termination. Nampak bearing pun dah jam. So dua benda lah kena aware. Satu bearing hampa kena tengok, satu kapasitor. Kalau bearing masih lagi okey, hampa tukar kapasitor cepat-cepat lah. Okey. So nampak bearing pun dah nampak memang teruk lah. Okey. So tak apa. Ambil kotak macam biasa, kita cabut bearing dulu. Kita cabut bearing dulu. So bearing ambil skru tu. Okay, siapa yang tengok video ni rasa bermanfaat, boleh hampa tekan button share tu. Tekan button share. Okay, cari kotak macam biasa saya suruh. Okay, lepas tu cari skru. So, ini besar. Ini besar. boleh. Okay. Okay, jangan nak buka dia. Jauh sikit. Ni nama dia bearing puller. Okay, ini namanya bearing puller. Okay, kita letak skru ingat. Lubang ni jangan tinggal kosong. Kita letak sini sebab nanti dia punya ni tekan kat sini. Bearing puller kalau hampa nak beli saiz yang 9 inci cukup. Okay, 9 inci tak perlu beli sampai 8 inci. Okay, kalau beli terlalu pendek, contoh 4 inci, takut 4 inci nanti untuk stand kipas yang terlalu yang panjang sikit. Jadi hampa tak boleh nak ni pula, kena beli pula satu lagi. Okay, nampak bearing dia sampai tak boleh pusing lah. Right. So dia punya saiz dia 6202 6202 6202 Z. Okay, 6202. Alright. So bearing pun dah jam, salah satu punca juga. Nampak kabel ni. Kau tengok kabel pun nampak. Kalau kabel hampa dah keras macam ni, nampak? Nampak keras ni. Bagi saya dah keras, nampak. Nak tahu macam mana dia punya keras ni, hampa tengok color ni. Biru tak nampak macam biru dah. Oren dengan kuning ni tak nampak macam oren dengan kuning dah. Okay? Sepatutnya clear benda ni. Okay, dah keras dah ni. So jangan hampa, kalau jadi macam ni, hampa janganlah pergi tukar. Untuk temporary boleh, tapi untuk jangka masa panjang, hampa jangan pergi tukar fuse mata-mata, thermal fuse saja. Okey, tukarlah sekali dengan kabel. Okey, buat kerja jangan dua kali. Alright. So nak bearing pun dah jam. So kita cabut bearing tu sekali. Kita cabut bearing atas. Okay, bearing atas pun sama, nampak memang teruk lah. Alright. So nampak ini batang dia panjang sikit. Batang dia panjang sikit. Kalau kita ambil yang 4 inci punya, nanti takut tak boleh nak lepas. Alpha yang kalau model macam ni tak apa lagi. Kalau model Syah panjang apa? Panasonic. Panasonic tu panjang. Takut tak lepas nanti. Right. Okay, so ni bearing. Okay, so teruk. Alright. So ni saya tak mau tunjuk macam mana nak pasang bearing. Bearing saya rasa hampa boleh refer video-video yang lepas. Cuma kat sini saya nak tunjuk lah, betul tak thermal fuse yang putus ni. Okay, buka tu. Mana air tu? Nampak dia punya insulation film pun dah keras, dah reput dah. Okey.
So benda ni semua ni memang kita kena tukar sekali lah. Okay. So tu nampak dia punya thermofuse dia. Okay. So thermofuse dia duduk di bahagian kabel color apa? Color kelabu. Okay, jap. Tarik. Tarik keluar. Jangan potong ni. Cungkil. Okay. Okay, baik. So ni thermofuse. Okay hampa tengok tak payah potong. Okay, hampa tengok ni Tengok bacaan. Mau tengok bacaan Okay, sekarang ni kita ambil. Okay, yang mana? Okay, ni saya kata kabel color kelabu. Kelabu So kelabu kita asingkan. Sebab apa kelabu ni saya tak pakai? Kalau kita ambil bacaan biru, biru ni adalah dia punya starting coil yang belah dalam. Biru sebelah kiri, kelabu sebelah kanan. Okay, so kita ambil bacaan biru. Okay, biru. Okay, biru. Kita ambil bacaan Sekarang ni kita tengok coil dia masih elok ke tak. Okay, untuk kaki yang pertama. Okay, kaki ni tak ada bacaan kan. Okay, sama dengan kaki ni. Kaki ni. Okay, sorry, kaki ni. Okay, kaki ni selepas fuse nampak sama juga. So kaki ni dia bersambung dengan kabel kelabu. Betul tak saya cakap? Nampak? Okay, bunyi bunyi Okay, so kalau kata biru, saya ambil kaki yang satu lagi, dia akan ada bacaan. Okay, 158 ohm. Okay, 158 ohm. Bermaksud hanya fuse sahaja yang putus dan kabel mula mengeras. Kalau kita nak confirmkan benda ni, okay. Okay, saya tak nak tunjuk macam mana cara tukar. Hampa boleh ni sendiri. Cuma saya nak tunjuk coil ni energize sekejap lagi. Okay, sambungkan dengan ni, dengan test kabel. Yang ni saya shortkan dulu. Okay, yang ni temporary Jangan hampa ikut cara ni pula. Okay, ni temporary saya tunjuk. Jadi sekarang ni kalau kita ambil bacaan kelabu dengan ni, akan ada bacaan biru dengan kelabu. Okay, 158. Okay, right. So sekarang ni coil ni dah okay. Okay, dah kembali pulih. Untuk temporary, untuk confirmkan coil ni elok ke tak elok, kita sambung dengan power cable. Kita sambungkan. Ambil. Okay, kita sambung dengan power cable. Okay, sambung. Okay, ini cara wiring dia lah. Untuk kipas jenis regulator alpha, dia macam ni. Okay, so kuning untuk jenis regulator, kuning dengan biru biasanya. Tapi kalau hampa tengok dia sambung kuning dengan kelabu. Okay, kalau kuning dengan kelabu, hampa follow je yang lama. Tapi kalau kata benda tu terbalik, hampa tukar balik tempat biru pergi kelabu. Jangan hampa pergi tukar kuning pula. Kuning maintain. Okay, nak tahu macam mana tu rotation dia. Okay, so yang ni saya nak tunjuk coil ni energize sahaja. Sekejap lagi kita pegang macam ni. Kita tunjuk dia punya apa? Sambung-sambung. Okey. Okay, ni sekejap lagi. Ni tak tangkap kan. Sekejap lagi saya tunjuk dia tangkap. Jangan kena body sudah. Pistol habis itu boleh. Ada tak? Dah. Ni drum ni. Ada tak? Okay, kena ingat ni lah. Okay, kalau kata kabel macam ni, ini saya nak tunjuknya. Saya nak energizekan coil ni. Coil ni sekejap lagi energize. Okay, sambil-sambil tu hampa kena tekan juga ni. Ni kadang-kadang benda ni dah reput. Kadang kalau kata ni, saya nak bagi tahu, kalau hampa tengah ketuk-ketuk tadi, kalau yang putih ni, yang putih-putih ni dah hancur, dah reput, kita tekan macam ni pun dah reput, so saya nasihatkan kena tukar motor lah. Okay, yang tu memang kalau hampa buat pun boleh jalan sekejap ya. Sebab lama-lama apabila putih ni dia melindung daripada copper wire ni terkena direct dengan besi ni, dengan plate, besi plate ni. Okay,
Okay, Halim Ramli. Okay, kipas shilling lama jadi makin slow. Okay, makin slow ni kita kena check satu tu lah. Satu kena check. Kita kena check dia punya bearing. Okay, bearing kena confirmkan check. Bearing ni kena check. Kalau kat rumah, tutup dulu kipas. Cuba pusingkan bilah tu. Cuba kita tolak pakai tangan. Pusing bilah. Kita rasa ada halangan tak? Kita tengok. Ada halangan tak? Rasa macam berat nak pusing tu. Yang tu salah satu petanda bearing ada masalah. Okey, itu satu. Okey, kalau kata pusingan dia ringan tapi kipas slow juga, cuba tuan tukar kapasitor dulu. Tukar kapasitor dulu. Okey? Cuba tukar kapasitor dulu. Alright. So sekarang dah ni dah. Alright. Okey, boleh. Tak payahlah. Okay. Jangan pegang. Okey. Jaga dah. Kabel dah ni. Dah. Okey, ni sekejap lagi benda ni akan energize. Okey, akan energize kan. Okey, kita tengok. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak? Bunyi tak? Bunyi tu. Bunyi besi ni dia tangkap apa-apa magnet ni. Sebab tu benda ni apabila dia letak di dalam ni, dia akan tolak. Jadi benda ni akan berpusing. Okey, benda ni akan berpusing. Okey. Kita tengok dia punya ni. Jangan pegang ni sudah. Pegang ni tak apa. Okay. Tapi make sure safety cable, kabel bumi pasang lah. Okay. So inilah dia punya ni. So ni dia punya rotor dia. Dia punya stator dia. So stator ni. Okay. Alright. So ini je. So kita dah ni. Kita test dulu. Kalau nak confirm. Kadang-kadang bacaan ni pun belum tentu dia boleh 100% confirmkan kita motor ni okey. Jadi sebab tu saya lebih suka kita buat cara macam ni dulu, kita confirmkan, baru kita gantikan kabel ni. Then sebelum kita pasang tu kita buat test sekali lagi. Okey. Alright. So nampak dia melekat. Okey, tutup kan. Alright. Alright. So nampak Okey. So benda ni bird magnet. Okey, apabila kita off baru dia ni. So kat sini sebenarnya puncanya adalah sini. Punca ni. Bukan punca ni, maksudnya benda ni dah putus. Puncanya adalah disebabkan ini aja. Disebabkan ni. Dan untuk kipas ni dua benda lah kat sini. Puncanya yang ini dan yang ini. Okey, dan yang ini. Alright. So kat situ kita tengok. Kita nilai kan. Okey. So yang ni untuk mechanical, yang ni untuk electrical. So mechanical pun kita kena check bearing dia okey ke tak okey. So bearing ni, ketahanan bearing ni biasa kalau kipas tu dah pakai lebih kurang 5 hingga 10 tahun, cuba cek balik bearing kipas anda. Okey, cuba pusing tengok ada bunyi ke tak ada bunyi. Kadang-kadang bearing ini dia tak bunyi juga ni. Untuk model Alpha ni kebanyakan dia tak bunyi, kadang-kadang dia tak keluar bunyi. Kadang-kadang tiba-tiba berhenti. Tu pun ada juga macam tu. Okey, tapi biasanya bearing ni dia akan bunyi hint. Dia akan bunyi juga. Cumanya mungkin kita tak perasan lah. Okey, benda tu. Alright. So saya rasa cukup saya share berkenaan macam mana dia punya ni. Kita pegang pun dah sekejap je kita on, dah panas dah. Dah panas dah. Bayangkan kipas ni kalau kita pasang 8 jam. 8 jam pengudaraan tak cukup. Okey, disebabkan kapasitor dan bearing dah jam. So haba ni yang terkumpul sini dia akan attack pada thermofuse ni. Andai kata thermofuse ni tak ada, apa efek dia? Dia boleh menyebabkan panas heat tu, kepanasan tu dia akan attack pula kabel ni. Kabel ni sepatutnya boleh pakai sampai 10 tahun ataupun inilah 10 tahun 7 hingga 10 tahun ke atas. Benda ni tak sampai 5 tahun dah keras macam ni dah. Okey, dah keras. Okey. So dah jadi keras lama-lama dia akan reput lah. Okey. Okey, lokasi kedai kami di mana ni? Di Taman Seri Delima Juru tu kan. Taman Seri Delima Juru. Taman Seri Delima Juru. Okey, Waze ataupun Google je kipaspro.com insya-Allah. Okey. So siapa-siapa kalau rasa tak mau DIY, kalau kata tak berani-berani lagi DIY, okey, boleh hantar kat kami boleh proses. Kalau hangpa sayang kipas tu ada sentimental value, boleh hantar terus dekat kedai je. Kami akan check dulu. Okey, kalau boleh repair kami akan inform. Alright. So, ni salah satu kita punya ni lah expertise, kita punya kemahiran lah dalam kita
kita repair, kita buat balik motor kipas. Okey, bukan motor kipas je, elektronik receiver pun kita repair. Dan kita buat juga steam iron semua, microwave semua kita buat. Okey. Okey, bearing boleh order dengan kami pun boleh. Yang model macam ni pun ada, yang 6202. Kalau nak beli dengan kami boleh. WhatsApp je link tu, nanti kami bagi tahu harga. Okey, nak saiz macam mana untuk kipas apa bagi tahu. Okey, 6202 ke 6203 ke, sebab dia berbeza. Setiap brand berbeza-bezalah dia punya sizing dia. Okey. Saiz dia berbeza sebab apa? Sebab lubang tengah ni, lubang ni. Dia punya bore dia, saiz bore dia. So yang ni 6202. Okey. Okey, kalau untuk Panasonic KDK dia besar sikit lagi. So tak boleh pakai. Yang ni tak boleh pakai. Okey. So itulah. Untuk satu lagi, siapa yang nak dapatkan untuk makluman, kedai kami tak pakai thermofuse lah. Okey, kami gantikan pakai guna temperature switch. Okey, apa beza temperature switch dengan thermofuse ni? Okey, ramai nak tahu tak? Okey, kalau ada orang nak tahu, okey, dia punya kelebihan temperature switch ni, okey, kalau benda ni putus, jadi macam mana thermofuse ni? Temperature switch ni apabila dia dalam keadaan panas, dia akan putuskan litar sekejap. Tapi apabila dah sejuk balik, dia akan jalankan balik kipas tu. Tak perlu kita nak semata-mata kita nak buka motor, kita nak gantikan thermofuse. Sebab fuse ni function dia one time off sahaja. Berbeza dengan switch. Switch ni berkali-kali pun tak apa sebab dia ada cut off. So apabila dah sejuk, dapat balik reset temperature, baru dia okey balik. Dia macam vacuum lah, vacuum cleaner kita kat rumah kan. So apabila kita dah pakai tanpa hama, motor dah panas, rotor semua stator dah panas, dia akan cut off. So kita ingat rosak. Tapi apabila sejam 2 jam kita on balik, hidup balik. Tapi kena ingat lah, apabila jadi macam tu, hampa kena ingat root cause dia apa. Mungkin disebabkan capacitor, mungkin disebabkan bearing. Okay? Ada benda sebab apa dia cut off, sebab apa dia panas. Yang tu kita kena ingat. Bukan kata dah pakai benda ni, tak payah dah nak tengok, biarlah dia ni sekejap dia boleh jalan balik. Tapi benda ni tak settle selagi hampa tak settle root cause dia, punca masalah dia. Yang ni hanya dia panggil protection sahaja, perlindungan sahaja untuk motor hampa, bukan penyelesaian. Okay? Alright. So itu sedikit petani live bersama saya, Kipas Pro. So kalau kata ada siapa-siapa yang nak hantar alat-alat water heater ke, steam iron ke, pressure cooker ke, microwave oven ke, ataupun kipas tu sendiri, kipas ceiling ke, boleh WhatsApp with Google kipaspro.com. Okay, saya harap video petani walaupun sekejap, tapi saya harap benda ni bermanfaat kepada hampa semua, supaya hampa aware. Hampa aware, kipas rumah hampa tu sepatutnya dah ada simptom-simptom masalah kita dengan bearing. Okay, puncanya kat situ sahaja. Okay, so kena ingat itu. Okay, bye-bye. Dan kita jumpa lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.